Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pastinya sekarang jam 9 malam anda sedang menonton Lensa IPT di TV1 Saluran Berita RTM. Anda bertonton kami di YouTube dan juga Facebook Live Lensa IPT. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya hari yang sangat indah. Kita akan bincangkan topik signifikan pembelajaran berasaskan pekerjaan ataupun work-based learning, singkatannya WBL. Kalau dulu-dulu WBL ni, sebelum adanya WBL ni, ia sebenarnya bagi menyelesaikan masalah mungkin kepada pelajar yang tak sangat menepati kriteria industri, tapi adanya WBL ni, alhamdulillah, mungkin ia lebih menepati citarasa industri dan banyak pekerjaan yang ditawarkan bertepatan dengan kehendak industri. Kriterianya daripada WBL ini diberikan kepada pelajar-pelajar ini sendiri, dan juga ilmu-ilmu yang diraih pun bukan dalam silibus tapi mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Tapi persoalannya, apakah signifikannya WBL ini, dan ada juga persoalan masih relevankah WBL ini untuk diteruskan kerana semua industri terarah kepada teknologi, TVET dan sebagainya. Kita akan bincangkan bersama 3 orang figura sebentar saja nanti kita berikan kepada anda, dan hari ini juga kita akan tanyakan juga berkenaan dengan sejauh mana WBL ini akan membantu graduan-graduan ini untuk terus berada pada landasan yang tepat dan juga memberikan keyakinan kepada pelajar yang belum lagi masuk ke dunia IPT untuk terus berada dalam IPT, melanjutkan pengajaran dan ke peringkat yang lebih tinggi dalam segmen yang tertentu mengikut kepada kehendak industri pada masa yang akan datang. Semuanya sebentar saja nanti. Tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Ya, seperti yang dikatakan tadi, apakah signifikan work-based learning ataupun pembelajaran berasaskan pekerjaan WBL ni sendiri? Kita bersama dengan 3 orang tetamu di studio. Di sebelah kanan saya bersama dengan Encik Ahmad Solehi Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif German Malaysian Institute. Di tengah kita bersama dengan Profesor Dr. Harmi Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, dan juga di hujung sana kita bersama dengan Encik Muhammad Akmal Rohian, Pensyarah Jabatan Pengajian Teknologi, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM. Assalamualaikum kesemuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. WBL ni sebenarnya bukan benda baru kan, dan dia dah lama, cuma tahun ini diperbaharui WBL 2.0. Mungkin permulaan work-based learning apa sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WBL 2.0 ini merupakan satu revolusi. Revolusi dari segi kaedah pembelajaran itu sendiri. Kalau kita tengokkan, kaedah terbaru yang kita sedia ada ini sekarang ini dalam bentuk talian, dalam bentuk simulasi industri, dalam bentuk aplikasi, platform dan pelbagai yang lain lagi. Kalau diambil contoh di GMI, kita dah mula work-based learning ni daripada tahun 2014 lagi. Dan kita ada satu program yang mana kita kaitkan bersama dengan Malaysian German Chamber of Commerce dan juga dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran,
yang mana kita panggil dia GDVT, singkatan untuk German Dual Vocational Training Program, di mana industri itu sendiri akan hantar pekerja-pekerja dia untuk di-upgrade, untuk di-upskillkan lagi kemampuan dia, kebolehan pekerjaan dia. Jadi daripada situ nanti sebahagian dia kita akan ambil masa kurang lebih dalam 30% daripada waktu pembelajaran dia dalam bentuk teori, dan selebihnya 70% lagi dalam bentuk praktikal. Maksudnya di sini kalau kita lihat di luar, mungkin senarionya agak berbeza di Malaysia. Kalau mungkin betulkan saya kalau silap, kalau di Malaysia senarionya mungkin industri ini lepas tangan dekat universiti. Universiti pasti kena lahirkan graduan katanya yang holistik. Kalau masuk ke universiti, kalau masuk ke industri itu dah ada complete package, complete set. Macam mana kalau Prof pandang senario sekarang yang mungkin industri ini lepas tangan kepada universiti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tidaklah kata industri lepas tangan, tetapi libat sama dengan industri ini perlu dipertingkatkan. Sebab mahu tidak mahu kan, WBL ini akan memberikan kepentingan kepada industri sendiri. Sebab pembelajaran yang hanya tertumpu di universiti mungkin tidak relevan dengan keperluan industri. Sebab kalau kita lihat pada masa ini, dunia berubah. Kita ada new teknologi, kita berada di zaman digital, dan ada juga social demographic shift. Maksudnya kalau kita tengok, kita berada negara kita ataupun di dunia pun negara bergerak ke arah negara tua. Population yang semakin menua dan sebagainya. Semua ini akan memberi kesan kepada industri. Jadi tujuan utama WBL sebenarnya untuk menghasilkan pekerja yang berkualiti, pekerja yang boleh meningkatkan produktiviti negara dan akhirnya akan meningkatkan ekonomi kita. Itulah kepentingan WBL. Sebab itulah kita berpandangan penglibatan industri di dalam kita kata di dalam hubungan industri akademia ni perlu dipertingkatkan. Sebab kita tidak mahu akhirnya kalau WBL ini tidak kita perkasakan, maka graduan-graduan yang terlahir itu tidak relevan dengan kehendak industri yang berubah dengan sangat pantas sekarang. Sebab tu saya rasa baru ni mungkin ada kan kita dengar tidak ramai industri kecil dan sederhana yang melibatkan diri. Jadi sampai masanya untuk mereka sebenarnya mendekati universiti, dan pada masa yang sama universiti juga perlu mendekati mereka supaya kita dapat memperluaskan lagi konsep WBL dalam negara kita lah, dalam pendidikan di negara kita. Kita akan mendalami sebenarnya kaedah universiti mendekati para IKS dan juga industri. Tapi kita nak tanya juga macam Prof katakan tadi, new technology, digitalization itu sendiri berkembang dengan pesat, Encik. Kalau di bilik kuliah, macam mana kita nak dekatkan dengan pelajar supaya mungkin mereka ni lebih ke depan dalam bidang teknologi, tapi dalam bentuk silibus pembelajaran universiti itu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Basically, kalau kita cakap pasal silibus tadi kan, kita nak lihat kepada, kita nak kurangkan gap antara apa yang diajar dekat industri, apa yang berlaku dekat industri dan juga apa yang berlaku di dalam kuliah. So dekat tadi, bila tadi Prof cakap macam mana kita nak kurangkan itu, kerjasama bersama dengan industri itu perlu dijalankan. Sebenarnya tidak terbatas kepada benda pembelajaran itu berlaku di industri saja. Kita tarik juga pemain industri ke dalam kelas. Maknanya dengan teknologi, elemen-elemen teknologi. Contohnya kalau dalam bidang saya, kita cakap pasal perkhidmatan makanan. So dalam perkhidmatan makanan sekarang kita lihat banyak penggunaan equipment-equipment yang high-tech. Contohnya combi oven, sous vide. So kita tak masak lagi pakai stove, 4-inch stove, semua masak lah. Tapi dengan penggunaan teknologi sebegitu akan mempertingkatkan lagi produktiviti perkhidmatan tersebut. Cuma saya nak bagi faham yang bila cakap tadi teknologi tu, pelajar sekarang dekat industri dia bukan belajar perkara fundamental saja. Sebab contoh, dia memasak, dia belajar masak, tapi dia kena tahu juga elemen-elemen lain. Contoh macam mana nak maintain, nak installing equipment, commissioning, testing. So ini adalah kehidupan seharian. So jadi kalau cakap pasal dalam kelas tadi, inilah pendekatan yang kita gunakan. I think kebanyakan universiti awam
cuba mempertingkatkan lagi penggunaan teknologi dalam kelas itu sendiri. Saya rasa kalau cerita berkenaan dengan teknologi takkan habis sampai ke sudah. Sebab dia setiap bukan nak cakap setiap tahun, rasanya setiap bulan akan ada benda yang baru datang. Kalau di JMI, saya percaya memang ada hubungan rapat dengan industri di Jerman dan sebagainya agak ke depan. Apa nilai tambah yang boleh kita tengok di JMI sendiri? Benar, di JMI kita adakan perhubungan yang cukup akrab dengan industri. Kita adakan suatu kaitan yang mana kita panggil Industry Advisory Council. Ya. Daripada Industry Advisory Council tu, nanti pakar-pakar daripada industri-industri ini sendiri akan ada perbincangan dengan academics secara berterusan. Sebaik mungkin 2 minggu sekali, kadang-kadang tu sebulan sekali, di mana dia akan bagikan banyak kaedah-kaedah terbaru yang mana dapat membantu bukan sahaja pekerja-pekerja daripada industri itu sendiri, tetapi kita punya tenaga pengajar sendiri agar dapat membantu student-student kita, pelajar-pelajar kita bersiap sedia sebelum mereka pergi ke dunia pekerjaan sendiri. Di situ kita akan hantar pergi untuk attend internship programs di mana pendedahan itu nanti akan membantu pelajar-pelajar itu mengenali mesin-mesin, facilities, equipment yang diperlukannya bersesuaian. Jadi daripada Industry Advisory Council ni nanti pekerja-pekerja daripada industri itu sendiri akan dihantar ke JMI untuk mempelajari kaedah-kaedah baru yang mana nanti kaedah itu nanti akan diguna pakai balik pada syarikat itu sendiri. Secara tak langsung, student-student ni juga akan diberi peluang untuk pergi ke syarikat-syarikat ini untuk bekerja sekali. Selama mungkin 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan. Dan kemudian daripada situ kebanyakannya kita perhatikan selama ini track record kita, kemungkinan pasaran untuk pelajar-pelajar itu sendiri automatically selepas dia habis saja belajar tu terus dia jalan dapat kerja. Baik, saya kira kalau di bidang teknologi, kalau kita ni memang negara teknologi, negara pembuatan sebagainya, tapi dalam arena perubatan sendiri, signifikannya WBL tu di mana? Bercakap berkenaan program perubatan ni, sebenarnya saya rasa di antara program yang terawal menggunakan pendekatan work-based learning adalah program perubatan. Sebab sebelum tu lagi, sebab di dalam program perubatan, contohnya di UNIZA, kita ada 5 tahun program, 2 tahun, lebih kurang setahun setengah tu dia hanya berada di Dewan Kuliah, makmal dan sebagainya. Tapi selepas itu, tahun ketiga, keempat, kelima, pelajar-pelajar kami akan berada di hospital yang akan menggunakan teknologi berdepan terus dengan suasana di hospital supaya apa yang berlaku di dalam dunia perubatan tu dapat terus dipelajari untuk mereka mempraktikkan apabila mereka bekerja nanti. Sebab itulah kebanyakan program-program di UNIZA yang bersifat kesihatan seperti kejururawatan, dietetik, memang kami menggunakan pendekatan WBL secara maksimum. Contohnya ada program dietetik kita merupakan program TU2I, salah satu pendekatan dalam bentuk reka bentuk kurikulum di mana sebahagian masa berada di universiti dan sebahagian besar berada di dalam industri yang yang terus menggunakan kerelevanan industri itu untuk mereka bekerja. Sebab itulah hasil yang kita lihat ialah kebanyakan program-program yang berasaskan perubatan kesihatan ini, graduate employability mereka adalah 100%. Sebab mereka sudah ready dengan keperluan industri untuk jadi sangat relevan lah kalau kata bidang perubatan lagilah relevan untuk menggunakan pendekatan WBL tadi. Kalau di UNIZA dia special sikit sebab ada hospital. Hospital UNIZA sendiri. Tapi kalau di UTHM mungkin cara untuk mendekati industri itu mungkin agak beza sikit. Mungkin kalau di UNIZA lepas kuliah, mungkin kuliah di dalam hospital boleh jadi. Tapi kalau di UTHM macam mana kita nak bagi industri dan juga universiti itu memang betul-betul akrab supaya mereka ni tak lari daripada landasan? Baik,
benda ni memang satu benda yang bukan mudah. Saya beritahu. Kalau kita cakap pasal work-based learning, kalau kat UTHM, saya bagi contoh, kita ada pada tahun 2019, kita ada 7 program Bachelor of Technology, sarjana muda teknologi perkhidmatan dalam bidang. 7 bidang, ada HVAC, ada machining. So program-program ni kita buat 2 tahun 6 bulan di universiti, 1 tahun di industri. Perlu saya kongsikan bahawa pembangunan kurikulum ni kita bangunkan bukan universiti yang bangunkan sendiri. Kita panggil bersama industri from the year one. Macam mana pelaksanaan silibus, content, assessment yang perlu dibuat dalam struktur pengajian tersebut. Jadi itu yang pertama yang kita dah buat lah. Yang itu to you to I. Sama juga macam Prof cakap tadi. Konsep dia cuma kita dah ekstensifkan 1 tahun dekat industri tu full swing. Itu maknanya industri memang very happy lah. Because pelajar-pelajar ni dia belajar proses kerja. Dia bukan sekadar belajar yang benda yang dia patut belajar, tapi dia belajar proses kerja dalam pekerjaan tersebut. Yang keduanya, bercakap pasal WBL 2.0 tadi, suka juga saya kongsikan bahawa di Kementerian Pendidikan Tinggi, kita telah melancarkan satu buku, Excel. Oh, okey. Experiential Learning Competency Based Landscape Education. Yang ini sangat interesting sebab dia ada 4 trust. Satu real, care, poise and also ideal. So empat-empat ni semua competency based. Maknanya bila cakap pasal competency based, dia boleh, pendekatannya boleh ke arah ke work based learning lah. Cuma ada satu part tu very interesting. Kita di UTHM, kita the first university yang dapat Code of Practice TVET Program Accreditation tahap 6 menggunakan apprenticeship. Oh. So tadi dia cakap pasal WBL kan. So now kita dah ada apprenticeship di mana pelajar 1 semester saja di universiti, 2 tahun 6 bulan di industri. Oh. So sangat menarik lah benda ni. Lagi lama di industri. Ya, dan yang ini mereka diberi allowance yang lebih besar, gaji yang lebih besar sebab apprenticeship ni kita ada akta perantisan di bawah akta pekerja. Kalau kita tengok kat situ memang adalah. So itu antara usaha kami di UTHM lah. Dan saya percaya di semua universiti awam bukanlah nak bersaing, tapi kami lebih nak melahirkan gaduhan yang lebih kompetitif, yang lebih berpotensi untuk bekerja lebih baik di industri nanti. Itu kalau dari segi landscape IPTA. Kita nak dengar IPTS punya pandangan macam mana. Tapi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengetengahkan 10 inisiatif bagi meningkatkan kesejahteraan serta aspek daya huni rakyat. Inisiatif penyediaan rumah mampu milik, penyelenggaraan dan penggantian lift usang di program perumahan rakyat dan perumahan awam, penarafan bandar pintar, My Kiosk Niaga, tandas awam bertaraf bersih Menawan dan Wangi. Inisiatif penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam seluruh negara. Balai-balai bomba baharu 2023. Penggunaan helikopter Emergency Air Ambulance Rescue Services (EMARS). Penutupan hotspot sampah haram. Dan peningkatan penyampaian perkhidmatan melalui Ease of Doing Business. Kerajaan Madani komited dalam menambah baik infrastruktur bagi kesejahteraan dan pembangunan negara. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda.
dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Itu antara signifikannya work-based learning ataupun WBL. Tadi kita dah bincangkan dalam first half lah. Kita ada lagi 3 half. Mungkin berkenaan dengan WBL. Cakap berkenaan dengan tadi Encik Akmal ada sebut berkenaan dengan kalau pandangan IPTA dia lebih cenderung kepada mungkin dengan industri ni setiap beberapa tahun Encik Akmal untuk nak revise balik silibus. Kalau di GMI mungkin ataupun IPTS macam mana dia pergerakan ataupun peralihan silibus tu untuk kekal relevan? Saya ambil contoh di GMI. GMI nama dia pun dah G, German, Malaysian Institute. Jadi silibus kita banyaknya kita ambil berdasarkan kepada kedua-dua sekali. Sebab dia sertifikat yang akan keluar pun datang daripada dua. Kita terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan juga daripada Malaysian German Chambers of Commerce kerana membantu untuk kita melahirkan tenaga-tenaga work skill yang betul-betul, workforce yang betul-betul mampu untuk membantu menaikkan kemampuan penghasilan produktiviti bagi tiap-tiap syarikat. Kita ambil contoh di GMI. GMI kita ada 14 pusat teknologi, 14 technology centers. Okey. Syarikat-syarikat yang membantu kita bukan calang-calang. Kita ambil contoh BMW, kita ada Siemens, kita ada Bosch, kita ada pelbagai lah, Infineon, Emerson, KUKA, Cisco dan pelbagai lagi. Jadi mesin-mesin yang digunakan ini adalah antara yang terbaru, yang latest, yang dapat memajukan produktiviti dan juga kepakaran bagi sama ada students baik juga pekerja-pekerja daripada syarikat-syarikat itu. Saya nak berkongsi sedikit pada penghujung Oktober 2023 yang baru ni, kita dapat bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk berbincang bersama dengan the captains of the industries, antaranya Bosch dan juga German Chamber of Commerce di Berlin sendiri. Di sana kita diberi pendedahan bagaimana kaedah industry driven yang mana memang Germany ni daripada dulu ni memang penghasilan teknologi yang tinggi itu semua dipacu oleh industri itu sendiri bersama-sama sekali dengan academics. Kita bawakan ke Malaysia ni kaedah yang sama juga dan kita juga dapat membantu pelajar-pelajar ni bila dia keluar saja tu dia memang dah ready kaedah dia. Jadi kita nak establish juga kaedah yang sama ni nanti di Malaysia. Pada awal Mac 2024 nanti kita akan adakan satu summit yang kita panggil Industry Advisory Council Summit, yang mana insya-Allah nanti kita dapat kumpulkan seberapa ramai CEOs of the German companies yang based in Malaysia bersama-sama juga dengan MNCs di Malaysia ini untuk mendengar ucap utama daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan kemudian sama-sama ganding bahu untuk membantu untuk bagi input lagi dan kaedah-kaedah terbaru supaya kita dapat bridge kan, kita dapat rapatkan jurang antara academics punya modul-modul yang kita sedia ada ni berbanding dengan apa sebenarnya mahunya pihak-pihak industri ini sendiri.
Kalau kita sebut industri je, terus bermain di fikiran kita berkenaan dengan mungkin teknologi ataupun industri pembuatan, otomotif sebagainya. Kadang terlupa soal perubatan. Macam awal tadi Prof ada sebut berkenaan dengan perlu ada kerjasama yang lebih erat antara industri dan juga universiti. Kalau di peringkat perubatan itu sendiri, apa yang perlu ditekankan lagi, yang perlu dieratkan lagi antara universiti dan juga industri? So sebagaimana saya kata tadi, di antara bidang yang sangat berubah dengan cepat adalah perubatan. Maksudnya teknologi peralatan yang datang ni berubah dengan sangat cepat. Apa yang mungkin saya pelajari dulu kan, 20 tahun dulu dah tak ada dah tak wujud peralatan tu sebab dia dah upgrade kan. Dan juga sekarang ni mereka bercakap pasal personalized medicine contohnya kan. Yang dulu tak ada. Yang sekarang ni personalized medicine maksudnya kita nak menghasilkan ubat-ubat yang very specific to each individu. Ubat-ubatan kanser dan sebagainya kan contohnya. Jadi kerjasama di antara universiti dan juga industri itu sangat penting lah. Sebab universiti tidak mampu mungkin untuk mengikuti perubahan itu dengan cepat. Tetapi di pihak industri kan contohnya di hospital yang ada di hospital kerajaan ataupun di hospital UNIZA sendiri dan juga di hospital private kan, mereka sangat pantas kan. Kalau kita tengok healthcare industry di Malaysia berkembang dalam 7%. Kan banyak hospital-hospital baru yang ada. Jadi ini adalah sebenarnya peluang untuk kita mendedahkan pelajar-pelajar kita dengan konsep WBL tadi itu di sana, supaya apa yang mereka dapat tu dapat dirapatkan jurang tadi lah, jurang knowledge, jurang pengetahuan, jurang jurang kemahiran dan jurang dan juga dengan kita eksposkan mereka kepada industri ni, sebenarnya dia banyak membantu pembinaan kemahiran insaniah dari segi social skillnya, dari segi social capacity. Kalau saya selalu sebutlah kat pelajar saya, keupayaan mereka untuk bercakap, berkomunikasi, dan juga interprofessional communication dan interprofessional networking, jaringan interprofessional itu dapat dibuat. Kan kalau di universiti mungkin dia fokus kepada program dia, tapi kalau berada di industri tadi itu, mereka dapat berjumpa dengan lebih ramai profesional-profesional lain yang sebenarnya berada dalam industri kesihatan itu. Jadi dengan ini dia sebenarnya membangunkan keyakinan pelajar itu sendirilah. Dan juga ini akan hasilnya dia akan menyebabkan pelajar itu lebih competence dan lebih berkemampuan. Sebab sekarang ni kita bukan bercakap pasal workforce Indonesia. Okay? Kita bercakap pasal global workforce. Sebab itulah kalau macam sebahagian daripada pelajar-pelajar UNIZA ni ada yang bekerja di Jerman, di Saudi Arabia, di Australia dan sebagainya. Ini adalah kesan daripada kepercayaan industri itu terhadap produk yang kita hasilkan. Saya nampak kalau dekat sini ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Kalau di WBL 1.0, sekarang ni dah 2.0. Tapi masalah-masalah seperti ini masih lagi tak dapat dikata. Apa pandangan Encik Akmal sebenarnya? Kalau ikutkan kita dah ke depan daripada WBL 1.0 lagi. Sekarang dah masuk WBL 2.0, masih lagi masalah yang sama. So sangat menarik soalan ni sebab saya rasa kita perlu beri perhatian yang sangat serius ya. Kalau kita nak memperkasakan WBL ni, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Pertamanya, kita lihat pada kluster-kluster industri. Kita kena lihat ada industri, ada beberapa kategori industri. Industri yang sangat besar, kita panggil multinational companies, kita ada SMEs dan kita ada micro SMEs. Dan even though that, kita juga ada yang individual entrepreneurs. So kalau kita bercakap pasal willingness, kesediaan dan readiness, kerelaan dan kesediaan, willingness and readiness, industri-industri ini untuk bersama dengan universiti, ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Yang pertamanya, dari sudut ekosistem, adakah mereka mampu melaksanakan pengajaran PDP seperti yang universiti harapkan juga mereka untuk jalankan di industri nanti. Itu one thing yang kita kena lihat. Sebab dalam garis panduan, industri coach perlu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. So cabarannya adalah tak semua industri tersebut memenuhi kriteria tersebut. Yang itu sangat jelas lah. Nombor 2, facility. Kita cakap pasal MNC, yes, betul. Tapi kalau kita lihat balik pada yang industri yang macam, saya bagi contoh, welding. Okay.
Kalau workshop welding very good. Dia ada macam-macam, dia boleh ada skills. Tapi yang bekerja dalam welding tu, dalam workshop tu ada lebih kurang 2 orang, 3 orang. So kita nak hantar dekat dia adakah dia ready? Tapi dia bagus. So dia mungkin tak cukup peralatan, dia mungkin, tapi dari sudut the whole ecosystem kita kena lihat banyak perspektif. Itu saya rasa yang perlu kita ambil beratlah. Tapi bukanlah dia cabaran yang tidak boleh diatasi. Saya lihat pada peringkat dasar, saya suka share, kongsikan Talent Corp. Di bawah Talent Corp kita ada structured internship program. Di mana-mana industri, yang berdaftar dengan Talent Corp ambil SIP dan ambil pelajar selama, dan bayar allowance 600 kepada pelajar minimum selama beberapa setahun tu, dia dapat double tax deduction. That is interesting. Something that saya rasa JMI pun clear lah, Prof pun clear. So benda-benda ni yang perlu mungkin lebih banyak lagi insentif, tapi bukan dalam bentuk kewangan, tapi dalam bentuk insentif seperti ini. Itu yang saya nampak lah. Yang saya kira kalau the midpoint between the cross university and industry ni kita perlu cari bersama. Dan sekarang ini sebenarnya yang saya lihat dalam arena IPT dan juga industri lebih dimonopoli oleh syarikat-syarikat besar, bukannya SME yang macam Prof katakan tadi. Adakah ini memang kita kata kriteria universiti letakkan, demand yang universiti letakkan dekat industri, ataupun itu memang hakikatnya begitu? Macam mana tu, Cik? Opinions vary. Pemikiran, pandangan berbeza. Okay. Saya nak sentuh sikit perbandingan. Dalam negara Jerman sendiri pun, dia ada a certain portion daripada dia punya syarikat-syarikat tu yang besar. But majority kecil-kecil, yang mana jumlah pekerja ni mungkin dalam 20 orang, mungkin paling kuat pun 100 orang. Yang lain yang besar-besar tu persentasenya lebih kecil, tapi mungkin dia ada beberapa ribu punya pekerja. Saya tertarik dengan kaedah MARA. MARA ni bagi saya lah, di Malaysia ni, MARA punya ekosistem yang paling kompleks sekali. Daripada segi bahagian TVET dan juga persediaan. Kita tengok dia ada continuity dia. Daripada IKM, dia pergi pada Giat Mara, dia pergi kepada GMI, dia boleh pergi sampai ke UniKL. So dia move on daripada sertifikat, daripada sijil-sijil ni, dia naik sampai ke diploma, pergi ke degree, masters and PhD semua. Jadi ekosistem ini yang MARA ada ni, dan juga dengan industri ni yang daripada kecil sampai ke besar tu, dia boleh complement each other. So kalau ada syarikat yang kecil-kecil dan dia mungkin ada pekerja dalam 2-3 orang, jadi kalau dia hantar semua sekali pergi training, siapa nak buat kerja? Kan? Jadi dia hantar satu. Kalau banyak syarikat yang kecil-kecil, dia hantar sikit-sikit. Di MARA sendiri dia boleh cater the smaller volumes, dan dia boleh improve, dia boleh bantu untuk upgrade dan reskill balik pekerja-pekerja tu, daripada volume yang kecil sampai ke besar, dan daripada level sertifikat pergi kepada diploma, kepada degree dan seterusnya. Jadi kaedah ni kita kena pandang daripada pelbagai sudut. Mungkin stigma itu dulu betul kan, tapi that's a revolution. It evolves. Daripada jangka waktu 5-10 tahun, dia akan berterusan lagi. There will always be evolution. Dan kaedah itu dan statement itu mungkin no longer valid pun. Cakap pasal evolution ni juga, kita nak tahu adakah signifikan WBL ni dengan evolution yang kita hadapi sekarang ni. Semuanya akan terjawab sebentar saja nanti. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik.
Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Evolusi teknologi itu memang sangat cepat. Kalau ikutkan dulu, penerimaan orang kepada laptop itu agak sama-sama katanya akan menghakis ataupun mengurangkan pekerjaan di dalam negara. Tapi bila adanya, ia membantu. Sama juga macam AI dan sebagainya teknologi yang berkembang pesat. Tapi evolusi dalam industri kita sekarang ini, Prof, mungkin melihat kepada satunya kehendak consumer, yang keduanya kehendak industri itu sendiri, untuk save the budget dan sebagainya. Persoalannya, evolusi itu, adakah universiti sekarang sudah bersedia kepada evolusi industri itu sendiri? Saya rasa universiti tidak ada pilihan. Mau tidak mau, kita mesti menyediakan bersedia untuk menghadapi dan juga menangani evolusi yang berlaku. Saya bagi contoh dalam bidang perubatan. Pada masa ini kita sudah di negara lain sudah ada virtual hospital. Hospital yang ada beratus-ratus pakar duduk di situ without any bed. Tetapi dia boleh menjaga berpuluh-puluh ICU. Boleh menjaga pusat-pusat stroke. Yang ini berlaku di US, for example. Dia ada virtual hospital di mana di situ kan doktor boleh menguruskan 30 ICU tanpa wujudnya katil di tempat itu dengan menggunakan teknologi tadilah. Teknologi internet of things, menggunakan sekarang ni 5G kan, dia punya lagging time dia rendah kan. Jadi ini semua telah boleh berlaku. Robotic surgery di antara another evolution. Mahu tak mahu sekarang ni robotic surgery sudah datang ke Malaysia. Kita dah ada beberapa center yang telah memulakan robotic surgery. UNIZA pun kita dalam proses merancang untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Jadi sebab tu saya kata tadi, bila graduan kita tidak didedahkan dengan perkara ini, mereka menjadi tidak relevan. Itu belum bercakap pasal yang saya sebut tadi, personalized medicine, ubat-ubat yang kita design khusus untuk setengah-setengah pesakit je kan, yang sesuai dengan ubat. Sebab tu kita tengok sekarang ni,
Kita makan ada setengah ubat yang kita makan nampak macam tidak berkesan. Ini mungkin disebabkan oleh genetik yang berbeza. Sebab itulah kalau kita lihat bila kita berdepan dengan pandemik COVID baru-baru ini, kita dapat menghasilkan vaksin dengan cepat. Antara puncanya ialah kita dapat memahami DNA virus tersebut dengan pantas dengan adanya bioinformatik, maklumat bioinformatik. Ini adalah kita panggil evolusi dalam bidang perubatan. Dulu kita nak menghasilkan sesuatu vaksin biasanya mengambil masa puluhan tahun. Tapi dengan adanya pengetahuan terkini, benda ini berubah. Sebab itulah pendidikan sekarang ni memang memerlukan input sebegitu. Dan sebahagian besarnya kita boleh dapati dengan mendedahkan mereka kepada the latest teknologi yang daripada industri lah. Sebab itulah dalam kita kata tadi dalam pembentukan kurikulum, kita tak boleh tunggu 5 tahun untuk kita revise kurikulum kita. Of course, the major revision mungkin dalam masa 5 tahun, tetapi kurikulum kita mesti bersifat agile, bersifat tangkas yang boleh melihat sebarang perubahan yang berlaku untuk terus kita serapkan. Inilah kita sebut sebagai flexible education. Jadi, sekarang ni flexible education ni sudah menjadi macam satu trend kan? Betul. Di mana-mana di mana kita memang tidak lagi menunggu masa-masa tertentu, tetapi dengan adanya perkara-perkara baru tu terus kita masukkan ke dalam ke dalam kurikulum kita bagi melahirkan tadilah pelajar-pelajar yang keep abreast dengan the current development yang berada di dunia luar lah. Sebab itu untungnya kolaborasi universiti dengan MNC, syarikat-syarikat besar, mungkin teknologi itu sudah ke depan sama dengan teknologi di luar. Tapi kalau dengan SME ini mungkin kekurangannya satu teknologi, satu mungkin kepakaran itu kurang untuk kita nak ada cross antara universiti dan juga industri. Macam mana kita nak adakan satu standard untuk universiti dan juga industri ini bekerjasama supaya apa yang dapat tu cepat dan juga pantas daripada mungkin negara jiran misalnya? Menarik soalan tu. Baik, kalau kita macam tadi kita dah bincangkan banyak kan. Tadi you dah nampak apa beza MNC dengan SME, sebab mungkin dari sudut teknologi dan juga kepakaran. Sebenarnya kepakaran saya rasa plus minus it will be the same. It just depends on the kita cakap teknologi tu itself. But untuk universiti dapat benda ni lebih adapt, lebih cepat sebenarnya adalah dengan adanya selalu FGD ataupun round table discussion, ataupun dia ada satu komiti macam tadilah GMI dia ada satu IAC kan, Industry Advisory Committee. Dia bukan sekadar dia tak nak dia datang tu just cakap kita nak macam ni, no. Dia dengan pensyarah bersama dalam pelaksanaan projek tu. Jadi cakap pasal teknologi terkini tu, bila ada satu subjek ada beberapa industri yang partner tau. Dia tak akan jadi macam satu saja, dia tak boleh. Kalau satu tu macam we just depend, rugilah. So saya bagi sebab saya orang bidang perkhidmatan makanan kan. So kalau lah let's say saya nak bagi contoh tadi, pelajar tu dia ambil bidang perkhidmatan makanan. So kalau dalam bidang perkhidmatan makanan, ramai orang cakap kita just hidangkan makan, kita just masak. Tahu tak sebenarnya pelajar tu sepatutnya melalui proses yang macam mana nak buat ordering, purchasing, receiving, storing, issuing, production. Banyak. Dan pembelajaran tu di universiti kita asing-asingkan tau. Tapi sebenarnya bila dekat industri, dia tak berlaku macam tu. Dia berlaku parallel sekali. You pergi kerja, you kena buat ordering, you kena buat stocking, you kena buat inventory. Dan dia melihat kepada apa elemen teknologi sekarang. Contoh kalau kita tengok dekat POS, point of sales, dia dah boleh buat forecasting. Dia boleh buat prediktif besok nak jual apa, based on data apa. Nak buat inventory macam mana. So, persoalannya, adakah industri willing to donate their technology to the university by having that students untuk, dengan harapan student tu akan join mereka lah kemudian. Itu sangat penting pada saya. Kalau tak, dia tak akan berlaku. And so, saya melihat itu konteks peribadi saya lah.
Saya lebih cenderung sebenarnya untuk ada situasi menang-menang di antara universiti dan juga industri. Dia bukan satu pihak bagi A, yang bagi A dapat B. Dia sebenarnya adalah situasi menang-menang. Apa yang dibagi akan dapat benda yang sama. Tapi pendapat senario sekarang, pendapat Encik macam mana? Adakah ia berlaku sekarang macam itu ataupun kena ada mungkin break even ataupun make profit sometimes? Praktis ini dah berlaku pun dah lama. Sama ada kita sedar atau tidak, sama ada kita suka atau tidak. Sebenarnya win-win situation ni semua orang nak. Betul. Sama ada dia industri yang besar ataupun dia small player. Yes. This is an ecosystem yang mana saling memerlukan. Ya. Yang besar, syarikat-syarikat yang besar, dia tak boleh hidup kalau dia saja. Ya. Dia perlukan industri-industri sokongan. Begitu juga bila dia nak naikkan workforce, dia punya labour skills dia, dia kena pastikan juga ekosistem dia yang lain-lain tu, syarikat-syarikat yang mendukung dia tu juga perlu naik seiring. Likewise juga dalam education punya program, academics kita pun banyak industri. Sebab tu tadi saya sentuh tentang MARA tadi. Kedua MARA bagi saya lah, saya perhatikan they have the complete ecosystem semua sekali. Daripada kalau kita tengok MARA daripada level kindergarten tu dia dah ada kemas dan semua, and then they move on pergi sekolah menengah, MRSM pun dia ada kan. Jadi semua ni dia jadi feeder daripada sekolah daripada kindergarten ni dia akan naik sekolah rendah pergi ke sekolah menengah ni, dan daripada situ nanti naiklah ambil sijil-sijil, ambil diploma, degree dan semua. Likewise juga bila kita tengok kepada industri juga taklah kedekut. Saya perhatikan ramai rata-rata semua. Tapi bukan pemurah lah. Ya. Daripada segi pemurah tu, ada kala dia kita punya persepsi tu mungkin kita kena perbetulkan juga. Ya. Kita perhatikan banyak syarikat-syarikat yang besar, dia nak pastikan dia boleh jual barang dia juga. Dalam masa yang sama, bila jual, orang tahu bagaimana nak gunakan. So what they can do is salah satu daripada kaedahnya ialah dia ambil dia punya mesin, dia letak. Contoh dia letak dekat JMI. Jadi bila mesin tu dah ada dekat JMI, nanti pekerja-pekerja bukan saja pekerja-pekerja daripada syarikat pengeluar mesin tu sendiri, tapi yang lain pun akan datang belajar juga. Dan JMI kan akan sediakan juga fasiliti dan juga modul. Jadi secara tak langsung dia dah save space dia sebab mesin tu besar. Jadi space dekat office dia dapat kurangkan. Kedua, free promotion, free marketing. Bila letak situ orang tengok, oh ini Zeiss punya mesin, ini Kuka ke Mori ke kan, Siemens punya, macam-macam lah, macam-macam brand, Emerson ni kan. Jadi bila orang tengok, orang pun nak belajar, dan secara tak langsung is free marketing. Jadi dia letak satu, nanti bila diperlukan orang akan order, dia juga yang akan untung. Daripada pihak academics pula, kita makin lama nanti kita akan upgrade dan kita fine tune lagi silibus yang kita sedia ada. Biasanya rata-rata bagi saya beranggapan setiap universiti, setiap institusi dia akan ada dia punya library dia. Library ini akan ada modul-modul yang kita letak sebagai baseline, dan yang lain tu dia jadi dia punya add-ons. Jadi kalau kata satu industri datang, contohlah kata CNC milling machine ke, metal stamping machines ke, kan, laser cut ke semua, dia akan ada baseline punya modul. Dan kemudian bergantung kepada jenis-jenis mesin ataupun equipment tu, yang dia kata yang ni kita perlukan ada spesifikasi yang unik, specialized untuk mesin ini saja. Jadi daripada situ nanti kita tambah baik kan, kita dapat modul. Bila kita dapat modul itu nanti bukan saja kita ajar kepada syarikat-syarikat yang besar ni nanti, tapi syarikat-syarikat yang kecil pun bila hantar pekerja dia, secara tak langsung dia akan dapat juga, dan semua akan they will improve. Ya.
in terms of the competence, in terms of the capabilities, in terms of the machineries understanding, and then akan rapat dengan ukuah lagi, because bila satu syarikat yang kecil dia nak belajar, dia akan contact juga. We are all humans, we need each other, we help each other. Kan, if I continue to become dominant and I am not expecting to get support from the rest, eventually I will be brushed aside. The rest will sit down together and they will benefit from it. So what good does it bring? Kan? Ya, sorry lah kita campur-campur sikit bahasa ni kan. Agak-agaknya rata-rata semua faham lah. InsyaAllah yang menonton ni semua faham apa yang kita nak sampaikan. Tapi the circle is there. Maksudnya takkan berubah. Itu adalah circle yang akan berputar sampai bila-bila insyaAllah. Banyak lagi sebenarnya kita nak bercakap berkenaan dengan WBL, tapi kita nak berehat seketika dan selepas ini kita akan bersambung kembali dalam Lensa IPT. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. WBL dia manfaatkan industri dan juga manfaatkan universiti melalui pengeluarannya hasil-hasil universiti, graduan dan sebagainya kepada industri. Mungkin kalau kita lihat kita ke belakang balik, melihat secara lebih meluas silibus universiti itu sendiri, Prof, mungkin perlu dikemaskini supaya bukan sahaja relevan tapi related dengan industri sekarang. Pendapat Prof? Ya, itu yang sedang berlaku sekarang lah, di mana kalau kita lihat kan dalam konteks saya sebut tadi kan, pendidikan yang bersifat fleksibel, itulah yang sedang kita buat lah, di mana komponen-komponen yang relevan dengan industri itu telah digunakan di dalam mereka bentuk kurikulum. Sebab itulah kalau dulu bercakap pasal WBL ni mungkin kita merujuk kepada latihan industri kan, sahaja. Tapi sekarang ni kita dah macam-macam program yang kita ada. Di seperti yang disebut tadi, di UiTHM ada apprenticeship, kita ada 2U2I kalau pernah dengar kan, pembelajaran di universiti dan pembelajaran di industri. 2 years university, 2 years industry. Industry. Not necessarily 2 years. Mungkin 1 year di university, 3 years di industri, ataupun 3 years di university, 1 year. Cuma namanya, brandnya adalah 2U2I lah. Okay. Di mana komponen daripada industri itu sangat penting lah. Saya rasa ada 3 perkara besar yang mungkin manfaat besar kepada pelajar-pelajar tadi lah. Pertama, kita menyebut tentang this is the career exploration. Apabila mereka berada di situ, mereka akan meneroka peluang-peluang pekerjaan yang ada
dan juga career identification. Mereka boleh mengenal pasti dengan minat, kekuatan yang ada tu ke arah mana mereka akan pergi. Sebab dia belajar subjek tu tapi dia tidak faham industri. Dengan adanya WBL ni, dia akan partly untuk dia identify dia punya career dia. Dan yang ketiganya adalah kita sebutkan sebagai career training, di mana mereka mungkin tahu dah inilah yang kami akan buat, dan dengan adanya WBL partly dia akan menjadi training kepada pelajar, dan selepas tu pelajar tak perlu di upskill kan untuk masuk ke alam pekerjaan. Sebab sekarang ni kita selalu juga dengar dulu kerajaan terpaksa menyediakan dana untuk upskilling the newly graduate untuk masuk ke workforce. Tapi dengan adanya mungkin WBL lebih intensif dalam kurikulum-kurikulum yang dibentuk, dia akan terus menyebabkan pelajar itu masuk ke industri. Cik, mungkin saya ringkas. Kita dah gantung soalan ni daripada awal. Adakah WBL ni relevan untuk kita sambungkan? My answer, jawapan saya sangat relevan. Because dia akan create, tadi Prof dah cakap, tapi saya nak tambah. Bila dengan ada work-based learning ni, signifikan dia adalah pelajar tu dapat explore 3 benda lain. Iaitu dalam nature course dia akan ada multidisciplinary, interdisciplinary dengan transdisciplinary in terms of dia punya profession of work. Sebab dia takkan belajar benda yang nature bidang dia saja. Very significant for me. Ya, baik. Mungkin yang terakhir, tadi sudah disebutkan signifikan dan kerelevanan WBL itu sendiri. Mungkin sebagai kata-kata akhir, ada blind spot WBL ni yang kita boleh tambah baik mungkin dalam WBL 2.0 sendiri ataupun WBL 3.0. Pendapat Encik? Pastinya bila kita tengok pada WBL ni, bukan saja dia relevan, kita punya harapan ialah supaya dia akan diterima pakai lebih meluas lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Rata-rata kita tengok kaedah pembelajaran kita pun ada evolusi dia, ada pertukaran peredaran dia. Bukan semua pelajar kita, bukan semua pekerja kita dia boleh akan improve dengan kaedah teori sahaja, tapi hands on tu cukup penting. Work based learning ialah bicara tentang hands on. Harapan kita perlu dapatkan lebih ramai lagi pekerja-pekerja kita punya staff kita dan juga student-student kita yang ada kepakaran, kemahiran dan dia memang betul-betul boleh buat. Bukan setakat teori saja dan bercerita tentang formula-formula, tapi bila dia suruh buat kerja dia tak dapat buat. Ya? Itulah yang kita buat di GMI. Itulah yang juga kita buat di rata-rata tempat lain. Jadi kaedah yang terbaik ni, contoh yang terbaik ni kita tengok antara negara-negara ni kita pelajari, kita belajar daripada Jerman. Ya? Sebab itulah sebaik mungkin belajarlah, masuklah ke GMI dulu. Lepas itu baru kita... Jadi dah free promotion yang lain. Tapi itu sebenarnya, kuncinya sebenarnya adalah pelajar ni perlu keluar dari universiti dengan package yang skillful, berguna kepada industri. Persoalan ni macam mana? Adalah WBL kuncinya untuk menjawab kepada segala persoalan. Dan bagaimana? Tanyalah universiti-universiti. Inilah antara universiti-universiti yang merangka apa antara kerjasama yang perlu dibuat universiti dan juga industri untuk mendapat satu midpoint yang memberikan hasil yang lumayan bukan sahaja kepada industri tapi juga kepada universiti dalam hasil-hasilnya. Sekian, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Encik Solihin, CEO GMI, Prof. Dr. Hami, Dekan Fakulti Perubatan UNIZA, juga Encik Omar Iqmal, bersyarah di THM. Terima kasih kerana bersama kita. InsyaAllah apa yang kita bincangkan dimanfaatkan oleh semua pendengar-pendengar Lensa IPT. Saya Syarul Salam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.